Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Tuan Imam yang saya muliakan, Tuan Nazir, Pengerusi, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Dalam kesempatan kuliah Maulid pada hari ini, izinkanlah saya untuk menyentuh tajuk yang berkaitan dengan konspirasi terhadap Islam. Konspirasi yang sangat luas, tetapi saya petik satu daripada peristiwa yang berlaku baru ini. Tapi sebelum itu kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqal azim. Al-Baqarah. Wahai mereka yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam sepenuhnya. Jangan kamu ikuti langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang sangat nyata. Dan Allah menyuruh kita supaya sempurna dengan Islam, dalam Islam seluruhnya. Dan jangan kita ikuti langkah syaitan, sebab syaitanlah musuh kita nyata. Dan untuk berpegang dengan Islam pada masa yang akhir ini sangat-sangat sukar, seperti kita menggenggam bara api. Dan itulah ibarat memegang Islam dengan sempurna ketika akhir zaman ini. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, dan saya tertarik sebelum itu, buku yang tulis oleh Profesor Syed Hawa yang bertajuk Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Buku ini sebenarnya sangat menyentuh pribadi saya, sebab sejak muda saya membaca buku ini berkali-kali. Dalam buku ini, Profesor Syed Hawa menyatakan setiap Jundullah ialah pejuang Allah, sama ada dalam bidang pendidikan, dalam bidang siasat, dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Maka kita perlu memenuhi syarat-syarat tertentu. Dari segi pendidikan, thaqafah ialah pendidikan kita dan akhlak kita. Di antara thaqafah yang disebut oleh Profesor Syahwa ialah tentang ilmu-ilmu turath, ilmu-ilmu yang fardu ain, fardu kifayah, ilmu-ilmu kontemporari. Termasuklah yang terakhir yang disebut oleh Profesor ini ialah ilmu tentang al-mu'amarat al-Islam, iaitu konspirasi terhadap Islam yang menjadi tajuk kepada perbincangan kita hari ini. Profesor ini menekan bahawa jarang para intelektual kita, para ustaz kita membicarakan di masjid, di surau tentang konspirasi. Apakah yang dilakukan oleh musuh Islam terhadap Islam, dan dibincang dengan panjang lebar dalam buku Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Buku ini buku lama, tetapi masih relevan sampai sekarang. Dalam konteks ini, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Muhammad, Rasulullah bersabda, "Badiru bil amal fitanan qitanil muslim. Yuzbur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbahu kafiran. Ya mudinahu bi'ardi dunya qalil." Itu antara kaul Ahmad daripada Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Badiru bil amal." Dan segeralah kita beramal dengan amal yang baik sebelum datangnya fitnah. Kita lain seperti bahagian malam yang sangat gelap. Kata laili muslim seperti bahagian malam yang sangat gelap, sebab fitnah akan datang. Yusbir rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi seorang lelaki itu beriman, tetapi waktu petang dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, tetapi waktu petang, kadang-kadang waktu petang dia beriman, waktu pagi telah kafir. Masa itu akan sampai, sebab Rasulullah menamakan yabi'u dinahu bi'ardi min dunya qalil, sebab dia menjual agama untuk dunia yang sedikit. Satu masa akhir zaman, Rasulullah mengatakan bahawa fitnah akan menjadi seperti malam yang gelap, sehingga seorang lelaki berolah-alik antara iman dan kafir, pagi kafir, petang beriman, pagi kafir kembali, sebab amalan yang sangat fitnah akhir zaman. Dan untuk berpegang pada Islam yang sempurna pada zaman ini seperti kita menggenggam bara api. Itulah fitnah yang datang daripada dalam, fitnah yang datang daripada luar. Fitnah yang datang daripada luar barangkali senang kita kenal, tapi fitnah yang datang daripada dalam sukar untuk kita bezakan. Dan hari ini saya ingin bawa beberapa berita terkini yang berkaitan dengan fitnah terhadap agama kita.
Dan marilah kita berpegang kepada tali Allah. Dan barang siapa kita berselisih, mari kita kembali kepada kitab Allah. Dan wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmu ilallah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan apa saja yang kamu berselisih padanya, setiap apa yang kamu selisih dalam kehidupan kamu, fa hukmu ilallah, hendaklah kamu kembali hukumnya kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi, dan itulah Allah Tuhanku, dan kepadanya lah aku bertawakal dan aku kembali padanya. Apabila kita berselisih sesuatu perkara, marilah kita kembali kepada kitab Allah, dan inilah yang menyelamatkan kita, insyaAllah. Ulang sekali, berita yang kita terima tentang fitnah agama kita di Sogo pada 31 Julai 2 minggu lepas. Satu kumpulan berhimpun di depan Sogo membawa spanduk perjuangkan LGBT secara terbuka, dan polis segera menangkap mereka. Ketua mereka 8 orang ditangkap dan dibawa ke mahkamah, dibawa ke balai polis. Polis membuat satu sidang akhbar menyatakan kumpulan ini kumpulan yang bahaya. Mereka bukan orang Malaysia asalnya, tetapi yang ditangkap barangkali sebahagiannya orang Malaysia. Bagaimana kumpulan ini adalah kumpulan antarabangsa yang boleh masuk ke Malaysia dengan mudah, dan mereka membawa spanduk. Ini di antara yang ditangkap. Sama ada mereka adalah benar-benar anggota yang dimasukkan, ataupun mereka ejen, ataupun mereka dibayar untuk melakukan demikian. Wallahu a'lam. Polis lebih tahu pada kita. Apa yang berlaku di sini ialah mereka membawa spanduk. Mengikut Ketua Polis Kuala Lumpur, dia mengatakan bahawa kumpulan ini perjuangkan lesbian, gay, bisexual, transgender, ataupun kita sebut LGBT. Mereka kumpulan yang sangat berani. Mereka berkumpul di depan Sogo, tempat yang paling strategik, dan mereka tidak takut pada siapa. Dan kita percaya di belakang mereka ada kumpulan lebih besar. Mereka ialah barangkali yang diupah, barangkali mereka yang terlibat, wallahu a'lam, polis lebih tahu. Dan apa yang disebutkan bahawa suspek yang menyertai perhimpunan, kata polis ini, menyatakan Malaysia ini hak-hak LGBT disekat. Kami menentang syariat Allah, itu yang dimasukkan oleh mereka. Kenapa kami harus patuh kepada syariah? Kami menentang syariah dan down syariah. Sebab kami inginkan kebebasan. Tidak ada agama yang boleh menyekat kami. Kami boleh lakukan apa sahaja. Malaysia negara yang tidak memberikan kebebasan, itu selain mereka yang disebut oleh polis kita. Apa yang mereka sebut, wallahu a'lam, tetapi yang dilakukan itulah. Mereka mencabar tentang syariah negara ini. Mereka menyeru kepada kebebasan, dan di antara spanduk yang mereka bawa ialah no one has the right to judge anyone but God. Tidak ada manusia yang boleh menghukum manusia lain kecuali Allah. Kita boleh lakukan apa saja. Gay people are not criminals, dan gay LGBT bukan jenayah. Boleh lakukan oleh siapa? Kenapa Malaysia mengharam? Itu maksud mereka. Kemudian, God's door are open to all human races. Tidak ada diskriminasi antara agama. Kenapa Islam mengada-ngada untuk mengharamkan LGBT? Sedangkan perkara ini hanya Allah yang dapat menentukan. Itu yang mereka bawa. Mereka sebut juga, betul boleh baca satu persatu, sukar saya nak baca kecil sangat ni. No one has the right to judge anyone but God. Itulah di antara, dan ini disebut satu persatu oleh ketua polis kita. Dalam sidang akhbar itu, ketua polis kita baca satu-satu untuk justifikan mereka menangkapnya. Dan lepas itu kita tahu apakah nasib mereka dan siapa di belakang mereka. Tetapi yang sangat menarik ialah mereka sebut mereka daripada kumpulan yang sangat spesifik. Mereka sebut mereka lah daripada kumpulan Ahmadi Region and Peace Right. Kami ialah daripada kumpulan agama Ahmadi. Kami berjuang dengan agama Mahdi. Kita tak tahu siapakah Ahmadi, dan mereka menyebut Ahmadi Religion and Peace Right. Dan itulah kami, dia bawa kai spanduk dia yang simbol mereka bintang 6 bucu.
Mereka adalah kumpulan antarabangsa. Mereka sampai ke Malaysia. Mereka telah sampai ke 30 negara. Rupa-rupanya mereka telah mengembara seluruh dunia. Kali terakhir sebelum Malaysia, mereka di Turki. Polis Turki menangkap mereka. Dan kemudian mereka muncul kembali di Malaysia. Mereka bukan kumpulan yang kecil, tetapi mereka adalah kumpulan yang besar. Siapa mereka? Kita tak tahu. Dan polis juga tidak memberitahu secara terbuka kepada kita siapakah mereka. Kita buat sedikit homework, kita cari siapakah kumpulan ini. Dan tuan-tuan juga boleh mencari latar belakang kepada Ahmadi Religion and Peace Right. Inilah yang saya nak buatkan hari ini. Hasil siasatan di Ahmadi Religion and Peace and Light. Saya sebut right tadi, light sebenarnya. Kebanyakan telah ditahan hampir 2 tahun lepas, kata ketua polis kita. Dan mereka membawa risalah untuk perjuangan mereka. Perjuangan mereka ada 2 besarnya. Pertama, LGBT harus dibenarkan di Malaysia. Kenapa Malaysia masih belum benarkan LGBT? Sedangkan LGBT ialah hak asasi manusia. Itu soalan pertama. Yang kedua ialah mereka mengaku mereka Imam Mahdi. Ataupun mereka ada calon untuk Imam Mahdi. 2 perkara yang mereka bawa. Satu ialah kenapa syariah dikenakan kepada semua masyarakat sedangkan kami ada kebebasan. Untuk melakukan apa saja, kami bebas. Tidak boleh manusia menghukum manusia. Yang boleh menghukum manusia ialah Allah. Itulah Tuhan yang mereka sebut. Dan perjuangan mereka, perkara besar ialah LGBT bersama dengan Imam Mahdi. Rupanya mereka telah diberikan status agama bukan oleh autoriti Islam, tetapi diberikan status church status in DXA. Mereka telah diberikan hak agama baru yang diiktiraf oleh Kristian. Inilah kumpulan mereka, namanya Ahmadi Religion. Jangan kita confuse dengan kumpulan Ahmadi yang Ghulam Ahmad, bukan. Mereka tak ada kena dengan agama tersebut. Tetapi mereka agama baru. Baru ditubuhkan pada tahun 2019, walaupun mereka telah bergerak begitu lama, tetapi akhirnya mereka melalui gereja telah memberikan status agama kepada kumpulan ini. Kita dapat faham siapa mereka. Dan mereka menggunakan entiti Islam untuk menghancurkan Islam. Itu Ahmadi. Dan mereka berjuang seolah mereka Islam. Mereka juga ada calon Imam Mahdi yang bakal menyelamatkan dunia. Dan mereka telah sampai ke Kuala Lumpur. Mereka ditangkap dan mereka ditangkap selama ini oleh polis Turki. Kata Paus atau Pope Francis yang menjadi ketua agama Kristian, homosexual not a crime. Sama seperti yang disebut oleh mereka. Mereka bawa spanduk mengatakan homoseksual bukan jenayah. Rupa-rupanya kata ini datang daripada ketua agama mereka. Mereka sebut Ahmadi. Tetapi mereka diiktiraf oleh satu badan gereja di Amerika. Tuan-tuan, badan gereja banyak. Mereka ada banyak mazhab dan salah satunya diiktiraf oleh gereja ialah kumpulan Ahmadi. Mereka masuk ke dalam masyarakat Islam dan mereka muncul di Kuala Lumpur. Mereka muncul di Kuala Lumpur selepas mereka muncul di 30 buah negara. Siapa mereka kita tahu, dan saya sebab ini adalah untuk kita ambil iktibar, kita berfikir sebab musuh Islam datang dari luar, datang di dalam. Dari luar kita mudah kenal, tetapi daripada dalam kadang-kadang suka untuk kita kenal. Kita lihat siapakah kumpulan ini. Mereka selalu sebut Mahdi. Mahdi banyak versi di dalam perjuangan Ahmadi ini, dalam Syiah juga, dan kita Sunni juga ada Imam Mahdi. Dan mereka telah bergerak di 30 buah negara, dan ketua mereka ialah Amrullah Hashim Abbas Sadiq, itu ketua mereka. Dan mereka mendakwa bahawa ketua mereka yang paling utama namanya Imam Ahmad bin Hasan, itulah Imam Mahdi. Mereka berjuang bahawa Imam Mahdi ialah calon yang mereka telah sebutkan. Mereka nak bawa Imam Mahdi ke seluruh dunia dan mereka telah mengembara 30 buah dunia. Dan Malaysia adalah negara terakhir. Mereka ingin perkenalkan calon Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi tak datang, tetapi wakil Imam Mahdi namanya Amrullah Hashim Abbas As-Sadiq. Inilah yang mempromosikan Imam Mahdi, bersih Ahmadi yang diiktiraf oleh gereja.
Dan mereka juga bergiat banyak tulisan mereka dalam bahasa Arab. Tuan-tuan yang boleh baca bahasa Arab, lihat dalam Qanat Al-Zahar Al-Mahdi. Kemunculan Mahdi dalam talian ataupun dalam saluran ataupun dalam rancangan ini dalam channel Zahrul Al-Mahdi. Zahrul Mahdi. Mahdi telah muncul. Dan perjuangan mereka seperti simbol itu yang mereka bawa di Kuala Lumpur, mereka sengaja letakkan kami kumpulan Ahmadi. Mereka tidak sembunyi lagi. Maksudnya mereka sangat kuat di seluruh dunia. Mereka tidak takut pada polis Malaysia dan mereka perkenalkan identiti mereka. Jadi takat 8 orang. Kita percaya bukan orang yang sebenarnya. Mereka yang diupah barangkali. Wallahualam. Dan mereka juga menyatakan divine just state. Dunia seluruhnya harus dibina kembali negara ini di bawah negara yang mereka dakwa sebagai Imam Mahdi. Dan harus dunia ini diberikan kebebasan seluruhnya. Boleh melakukan apa saja sebab manusia tidak boleh menghukum manusia. Hanya Tuhan yang dapat memberikan hukuman pada manusia dan itulah perjuangan mereka. Sebelum ini mereka ditangkap di Turki. Mereka ditangkap di Turki. Kononnya mereka perjuangkan kumpulan yang ditangkap oleh polis Turki. Itu yang mereka sebut. Sedangkan yang sebenarnya mereka membawa LGBT ke Turki. Polis Turki telah menangkap mereka di sempadan antara Turki dengan Armenia. Dan mereka membawa kes ini kepada dunia. Dunia menerima aduan mereka dengan segera. Bangsa Bersatu juga menerima aduan mereka dan ingin menekan Turki. Turki menangkap 104 orang pengikut Ahmadi dan mereka membawa LGBT. Mereka mengatakan bahawa kami ditangkap sebab kami ingin membebaskan orang yang dizalimi oleh kerajaan Turki. Itu yang mereka sebut pada dunia. Kata polis Turki, mereka datang untuk menyebarkan LGBT sama seperti polis Kuala Lumpur. Sama, polis Turki mengatakan sama seperti polis Kuala Lumpur. Mereka ialah kumpulan untuk menyebarkan LGBT. Dan mereka mengatakan kami datang untuk membebaskan tawanan yang dilakukan oleh kerajaan Turki dengan zalim. Itulah yang mereka dakwa. Tuan-tuan, ini kumpulan mereka. Di Turki, mereka perkenalkan diri mereka. Terbuka, di belakang mereka sangat kuat. Mereka tak akan berani untuk mempertontonkan diri mereka pada media dunia, kecuali mereka di belakangnya sangat kuat. Dan inilah kumpulan mereka sebahagiannya yang ditangkap di Turki. Dan kita lihat mereka mendakwa bahawa mereka membawa kebebasan, keadilan, cahaya dan berakhir dengan Imam Mahdi. Itulah yang mereka dakwa. Dan kita lihat kumpulan ini juga beberapa minggu lepas kita digemparkan di Sepang dengan kumpulan LGBT yang sama. Kumpulan ini namanya kumpulan 1975 dan mereka juga mengadakan pementasan di Sepang kita. Mereka membawa mesej yang sama seperti Ahmadi. Malaysia harus dihapuskan syariah untuk membenarkan LGBT sebagai hak asasi manusia. Dan mereka melakukan jantan cium jantan di atas pentas. Mereka sangat berani. Mereka mengatakan hampir seluruh dunia, 45 dunia telah membenarkan LGBT. Yang belum ialah negara Islam. Dalam bola sepak yang lalu, mereka perkenalkan LGBT di Qatar. Kerajaan Qatar sangat tegas, tidak boleh sebarang aktiviti LGBT dilakukan di Qatar. Tujuan pesta bola ataupun World Cup diadakan di Qatar ialah untuk perkenalkan LGBT. Tetapi kerajaan Qatar sangat tegas. Dan mereka akan beralih kepada Arab Saudi. Arab Saudi akan dijadikan tempat World Cup pada tahun 2030 dan perancangan mereka lah tak perkenalkan LGBT ke Arab Saudi. Sekiranya Arab Saudi telah menerima LGBT, maka negara Islam lain mudah. Sekarang hanya yang tegas di dunia menentang LGBT ialah Brunei. Brunei, pelaku LGBT akan dihukum rejam sampai mati. Satu-satu negara Islam yang menjadikan hukuman rejam di atas muka bumi ialah Brunei. Kita juga salah, tetapi hukuman barangkali tidak sama seperti itu. Dan mereka telah menunjukkan protes mereka ke atas pentas sebagai mencabar undang-undang negara kita. Di Sepang pada 22 Julai lepas, baru saja.
dan tuan-tuan, mereka juga mengadakan pesta seperti dan terpaksalah Menteri Komunikasi membatalkan subah mereka seterusnya. Konsert ini dibatalkan sebab jelas mereka menghina agama, mengkritik undang-undang negara, melakukan aktiviti LGBT. Persoalannya, kenapa kita jemput daripada awal? Kumpulan ini terkenal dengan LGBT sejak pada awal lagi. Dan mula-mula sekali, kenapa kita jemput kumpulan ini? Itu soalan yang sangat penting. Dan mereka membawa mesej yang sama seperti Ahmadi. Mereka membawa mesej yang sama seperti PAUK mereka, mengatakan bahawa gereja membenarkan LGBT. Kemudian kita lihat skandal di setiap gereja yang melibatkan LGBT, mereka sangat-sangat luas di atas muka bumi. Dan kumpulan demi kumpulan mengatakan perkara yang sama. Sekarang kita lihat Bangsa Bersatu. Bangsa Bersatu juga tahun lepas ketika kita COVID, mereka adakan satu yang mereka sebutkan CEDAW. CEDAW ialah The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Convention yang menafikan, yang untuk menghalang diskriminasi terhadap wanita. Di antara resolusi ini ialah mereka ingin wanita bebas untuk melakukan segala-galanya. Wanita bebas menggugurkan bayi. Inilah pemuka-pemuka yang bersidang di Bangsa Bersatu. Sedang negara hantar seorang wakil. Yang inilah wakil mereka untuk membincangkan apakah yang harus dilakukan ke atas seluruh penduduk dunia. Mereka menggunakan Bangsa Bersatu untuk kembangkan LGBT. Tuan-tuan yang semati, Bangsa Bersatu mengenakan satu convention. Convention bukan undang-undang. Convention adalah satu persetujuan. Daripada convention boleh dijadikan undang-undang. Dan mereka perkenalkan convention yang disebutkan sebagai The Convention on the Elimination of Discrimination of Women Against Women, dan inilah pemuka mereka. Malaysia juga ada hak wakil, setiap negara ada wakil yang bernama Bangsa Bersatu di antara perkara yang sangat menakutkan. CEDAW ialah convention tadi. CEDAW says a man can marry a man like him, and a woman can marry a woman like her. Seorang lelaki boleh kahwin sama lelaki dan perempuan boleh kahwin sama perempuan. Inilah yang dikehendaki oleh Bangsa Bersatu. Rupa-rupanya Ahmadi bergerak di bawah Bangsa Bersatu. Rupa-rupanya Bangsa Bersatu yang memperkembangkan LGBT. Sedangkan Allah menyebut A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Atatuna dzukranul alamin. Wa tazunu ma'alakum rabbukum min azwikum bal antum qaumun adun. Apakah kamu lelaki mendatang lelaki daripada seluruh alam? Kamu meninggalkan apa yang Allah ciptakan untuk kamu daripada isteri kamu? Bahkan Allah kata, kamulah kaum yang melampau. Kaum Nabi Lut dimusnahkan dengan sebab perbuatan tersebut. Dan tuan-tuan yang semati, apa yang berlaku atas muka bumi ini lebih dahsyat daripada kaum Nabi Lut. Sebab peristiwa kaum Lut ialah lelaki mendatangi lelaki. Allah tak ceritakan wanita mendatangi wanita. Tetapi apa yang diperjuangkan oleh CEDAW Bangsa Bersatu ialah lelaki mendatangi lelaki, wanita mendatangi wanita. Perkara yang diperjuangkan oleh Bangsa Bersatu. Yang mula sekali menentang ialah Arab Saudi. Arab Saudi menentang bahawa perkara CEDAW ditolak di Saudi. Negara lain tidak bercakap lagi. Saya mendapati bahawa Menteri Luar Saudi pertama sekali bangkit di Bangsa Bersatu mengatakan kami menentang CEDAW. Negara lain saya tidak pasti, tetapi Menteri Luar Saudi mengatakan Al-Jabir namanya. Al-Saudiyah tu'linu rafdha li wathiqat al-umam al-mutahidah wa adam al-iltizam biha wa tifat bil ahkam syariah. Itu tajuk berita yang keluar di Saudi. Dan Saudi menentang Bangsa Bersatu dalam konteks LGBT. Jelas. Negara lain tidak keluar lagi. Saya tak pasti apakah mereka keluar, negara kita keluar atau tidak. Tetapi yang dilaporkan, Saudi muncul, bangkit, menentang CEDAW. Sampai semati. Ini adalah international treaty yang diambil oleh persidangan Bangsa Bersatu dan dia declare bahawa non-compliance dengan syariat Islam. Bangsa Bersatu isytiharkan bahawa perjuangan mereka tidak compliance dengan syariat Islam. Itu sebab setiap kumpulan datang menghina syariat kita.
Ahmadi datang hina masyarakat kita, kemudian 1975 juga datang menghina syariah kita. Rupa-rupanya ini diluluskan oleh Bangsa Bersatu. Di mana kita, tuan? Kita anggota Ahli Bangsa Bersatu. Dan Bangsa Bersatu mengatakan perjuangan ini tidak compliance dengan syariah. Maksudnya syariah tidak boleh diambil kira dalam perjuangan ini. Dan oleh sebelum Bangsa Bersatu mengatakan mereka melarang prohibit discrimination based on sexual orientation and gender identity. Tidak boleh dibezakan manusia berdasarkan kepada sexual orientation. Selera seksual mereka tidak boleh dibezakan. Dan gender identity tidak boleh dibezakan. Mereka iktiraf laki wanita, bukan lelaki bukan wanita, dan mereka ada third gender. Mereka sedang berjuang dan mereka bawa ke Malaysia, ditolak oleh parlimen kita. Third gender ditolak oleh parlimen kita 2-3 tahun lepas. Dan mereka bawa kembali untuk iktiraf third gender. Third gender ada hubungan dengan LGBT. Dan tuan-tuan, apa yang dibawa oleh Bangsa Bersatu ialah all human beings are born free and equal in dignity and rights. Inilah di antara declaration yang dibawa oleh human rights bangsa-bangsa Bersatu. Setiap negara anggota harus aku kepada convention yang dibawa oleh Bangsa Bersatu. Convention, tuan-tuan, bukan undang-undang, tetapi dia persetujuan. Apabila convention ditandatangani oleh Bangsa Bersatu, kita bawa ke negara masing-masing dan laksanakan dalam undang-undang kita. Yang masih belum iktiraf LGBT adalah negara Islam. Negara bukan Islam hampir seluruh telah mengiktiraf sebagai satu hak asasi manusia. Dan Bangsa Bersatu telah melancarkan kempen pertama supaya LGBT tidak boleh didiskriminasikan. Kalau negara itu ada rakyatnya ingin melaksanakan LGBT, tidak boleh negara menghalang dengan undang-undang. Ini ialah kempen Bangsa Bersatu. Masih belum jadi undang-undang, tapi masih kempen. Tetapi tidak di-highlightkan negara kita. Tuan-tuan semati, apa yang mereka perjuangkan, marry who you love. Kahwin siapa yang anda cinta. Laki sama laki atau laki dengan wanita. Dan liberty and justice for all. Itulah perjuangan mereka. Simbol mereka ialah pelangi. Dan inilah di antara negara yang sudah membenarkan homoseksualiti. Jantan dengan jantan. Yang hijau membenarkan hampir seluruhnya, tuan-tuan. Yang masih belum membenarkan homoseksualiti ialah negara Islam. Antaranya negara Afrika, negara Arab, termasuk Iran dan Malaysia masih dicop dengan cop bukan hijau. Maksudnya kita masih mengharamkan. Tetapi telah semakin pudar warnanya. Warnanya pekat seperti Saudi. Kemudian semakin lama semakin pudar, negara kita dicap dengan yang paling pudar. Maksudnya dilarang tetapi tidak terlalu kuat. Itulah maksudnya. Dan kita kembali kepada Al-Mahdi. Perjuangan Ahmadi ialah mereka ada calon Imam Mahdi. Orang Syiah ada calon Imam Mahdi, tetapi mereka tidak calon sama. Imam Mahdi hanya seorang, tetapi setiap kumpulan ini ada calon mereka masing-masing. Bahkan orang Islam juga ada calon mereka yang telah mereka isytiharkan. Mari kita lihat mula-mula sekali. Pada tahun 1979, peristiwa berdarah di Masjidil Haram. Sebab antara mereka mendakwa Imam Mahdi telah muncul. Dan mereka telah menawan Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan kumpulan mereka ialah bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Dan mereka mendakwa Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani ialah keturunan Rasulullah. Dia adalah Imam Mahdi yang dijanjikan dalam hadis, tetapi bukan dia sendiri yang mengisytiharkan Imam Mahdi, tetapi adik iparnya. Adik iparnya bernama Juhaiman Al-Qurtubi. Dia mempromosikan abang iparnya bernama Muhammad Al-Qahtani ialah Imam Mahdi yang telah diutus kepada umat Islam yang akan dibi'ah di Masjidil Haram. Dia mengepung Masjidil Haram dan ingin bai'ah kepada Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Dan polis Saudi mengepung Masjidil Haram dan terjadilah pertumpahan darah disebabkan oleh peristiwa mengaku Imam Mahdi. Dan sekarang Ahmadi juga ada calon yang lain, dan calon yang berlaku di Masjidil Haram cukup menyahati ribuan mereka yang tercedera.
Umat Islam terkepung di Masjidil Haram ketika kita ingin menunaikan haji dan mereka ingin isytiharkan ketika Padang Arafah bahawa Muhammad bin Al-Qahtani inilah Imam Mahdi yang diutuskan. Apa yang berlaku ialah dia ditangkap. Inilah orang yang mempromosikan Imam Mahdi. Kemudian timbul pula di Malaysia, Ahmadi pula mempromosikan orang yang namanya sekian-sekian Muhammad bin Hassan tadi sebagai Imam Mahdi. Selain pada Imam Mahdi, Syiah yang telah ditentukan oleh Syiah. Sekurang-kurangnya ada 3 sekarang. Dan kita lihat siapakah dia. Dia adalah murid kepada, dialah seorang Wahabi, Salafi, yang digerung oleh Mufti Mekah, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dia adalah murid kanannya yang mengaku sebagai Imam Mahdi tadi. Walaupun tidak diakui oleh gurunya, dan muridnya yang sangat-sangat rapat dengan guru ini ditangkap dan dihukum pancung. Itu kisah pada satu masa dulu. Kemudian pada tahun 2021 timbul seorang lagi Imam Mahdi di Mekah yang telah menawan mimbar ketika imam ingin membaca khatib ingin membaca khutbah, dia menawan mimbar dan ingin isytiharkan dia adalah Imam Mahdi dan ditumpaskan. Dan sudah empat Imam Mahdi. Kemudian kita lihat di Malaysia tahun lepas mereka ditangkap di Madinah sebab mereka sedang menunggu Imam Mahdi. Kumpulan ini dibawa oleh seorang yang bernama Habib Shah Firdaus. Saya tidak kenal. Tetapi itulah laporan yang dilaporkan di Malaysia, dilaporkan di Saudi, dilaporkan oleh seluruh dunia. Dan dia membawa pengikutnya untuk bai'ah Imam Mahdi. Ini sudah calon yang keempat. Tetapi pengikutnya tidak sempat pergi ke Mekah, tertinggal di Madinah. Diselamatkan oleh tabung haji, kembali semula ke tanah air, dan dia dibawa ke mahkamah. Kembali ke tanah air, dia bawa mahkamah. Ini dia lah, Habib Shah Firdaus. Dialah pemimpin tarikat An-Naqsyabandiyah Al-Qadiriyah, dan dia dijatuhkan denda RM4,500 sebab dia mencemarkan agama Islam. Dia asalnya penjual tempe, dan dia adalah membawa pengikutnya ke Madinah. Tujuannya untuk ke Mekah, kemudian ke Padang Arafah untuk bai'ah. Ada seorang lagi calon Imam Mahdi. Kemudian Ahmadi di Malaysia juga ada calon lain. Sekarang 5 calon sudah kita kenal pasti. Tuan-tuan semati. Ini juga mengakui mereka ada calon Imam Mahdi di London. Ini adalah satu kaum yang mengatakan mereka ada satu calon, 6 calon Imam Mahdi. Diisytiharkan nama mereka ialah Yasir Al-Habib. Dia asal daripada Kuwait tetapi telah berada di London. Namanya Syekh Yasir Al-Habib. Dan dia ini adalah London-based Khaddam Al-Mahdi Organization. Dia adalah pertubuhan untuk menyambut Imam Mahdi. Imam Mahdi telah ada, belum zahirkan. Dan dia adalah di antara pemimpin yang ingin menyambut Imam Mahdi. Sekarang sudah ada 6 calon. Dan yang lebih menyayat hati, dia memburukkan Islam. Sama seperti Qiblah Ahmadi tadi memburukkan Islam, syariat Islam, dan dia juga Yasir Al-Habib juga memburukkan Islam. Berbezanya dia buat filem. Dia buat filem The Lady of Heaven. Bukan tuan, filem ini tidak sampai ke Malaysia. Filem yang sangat jelek dan menghina Rasulullah, menghina ananda Rasulullah Fatimah binti Rasulullah, dan disiarkan oleh Saint World Cinema ke seluruh dunia, tetapi tidak sempat untuk disiarkan seluruhnya sebab diboikot oleh ataupun ditahan oleh Persatuan Islam di London. Mereka mengatakan bukan kebebasan untuk memburukkan Islam. Dan filem ini menelan masa belanja yang sangat luas 12 juta pound, dan dia menggambarkan kezaliman Islam. Dia menggambarkan Iraq ialah kezaliman Islam. Dan yang lebih menyayat hati, dia memburukkan ananda Rasulullah Fatimah binti Rasulullah. Tuan-tuan, The Lady of Heaven tidak sempat sampai ke Malaysia. Dan diharamkan untuk ditayangkan seluruh dunia sebab dia menghina. Dan di antara intelektual kita yang muncul di London, pensyarah-pensyarah
Profesor-profesor kita di London seluruh keluar untuk condemn filem yang dimasukkan tadi. Filem ini filem untuk menghina Islam, dan penerbitnya ialah Habib Yasir Al-Habib yang mengaku dia keturunan Rasulullah dan dia menghina keluarga Rasulullah. Dia menghina Rasulullah melalui filem The Lady of Heaven. Cukup menyakiti. Dan inilah di antara konspirasi yang tersusun, tuan-tuan. Bukan individu. Bukan satu persatuan, tetapi dilindungi oleh satu persatuan yang besar di dunia. Yang kita tak tahu siapakah di belakang mereka. Sebab mereka dapat keluarkan filem. Filem ini disiarkan seluruh dunia. Maksudnya mereka mewakili satu rangkaian yang sangat luas. Tujuanlah untuk melakukan konspirasi Islam. Mereka tidak boleh datang ke depan, mereka datang ke dalam. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Ini sebahagian daripada masyarakat London Islam yang keluar untuk membantah filem untuk memfitnah Islam tadi. Dan ini di Birmingham pada tahun 2022 yang lepas. Dan mereka melakukan segala-galanya. Sign World, tuan-tuan, siapa punya? Kita tahu siapa punya. Cinema Sign World, kita tahu siapa dia punya. Dan filem ini diedarkan melalui Sign World. Dan tujuan untuk memburukkan Islam, memburukkan pribadi Rasulullah. Walhamdulillah. Dan itulah yang dilakukan oleh musuh yang nyata dan tidak nyata. Sebelum ini kita lihat bagaimanakah filem fitnah dibuat di Belanda oleh tokoh yang paling membenci Islam. Dan dia mencadangkan kepada Parlimen Belanda supaya Islam diharamkan di Belanda. Dia perjuangkan kebebasan, tetapi dia mencadangkan pada Parlimen Belanda supaya Belanda mengharamkan Islam. Maksudnya setiap orang Islam mesti ditangkap. Parlimen menolak cadangan Jack Wilders. Dan dia membuat filem fitnah memburukkan Rasulullah. Filmnya sangat pendek, 17 minit saja, tetapi penuh dengan tema kebencian kepada Islam. Dan dia dibantu oleh pembantunya. Ini dia pembantunya. Dan pembantunya ditugaskan untuk memburukkan Islam. Maka pembantunya terpaksa membaca kitab Sirah Rasulullah untuk memburukkan Islam. Tetapi Allah memberikan hidayah, dia memeluk Islam. Dan apabila pembantu kanan kepada Jack Wilders telah memeluk Islam, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia ingin memburukkan Islam, dia ingin membuat satu filem yang lebih dahsyat, dan Allah berikan hidayah, dan dia menentang bosnya Jack Wilders. Sekarang Jack Wilders keserangan di Belanda menentang Islam. Penduduk kanan yang telah berislam, dan dia telah melakukan haji di Mekah. Dan inilah pejuang yang menentang Islam sekarang menjadi pejuang Islam di Eropah. Inilah sukar untuk kita sebut. Jangan lupa Salman Rushdie. Salman Rushdie ialah orang India yang dilatih oleh dunia. Kita baru tahu yang latih Salman Rushdie ialah dunia, bukan sebarangan. Mengupah untuk menaik Nobel. Nobelnya ialah The Satanic Verses. Dan dia sebut Rasulullah dengan nama anjing. Subhanallah. Dia sebut Muhammad itu sebagai Muhammad. Muhammad dalam bahasa Inggeris adalah anjing. Al-Quran ialah ayat-ayat syaitan. Ini dia. Dia ditaja oleh dunia. Dan apabila dia menghina Islam, umat Islam keluar ke seluruh dunia, termasuk di Kuala Lumpur. Ketika saya belajar dulu, ketika saya masih di kampus, kita keluar beramai-ramai, dan seluruh dunia condemn apa yang tulis oleh Rasulullah tadi. Rupa-rupanya dia ditaja oleh dunia. Tuan-tuan, ketika itu Ayatollah Khomeini, Syiah, mengeluarkan hukum mati kepada Salman. Dan hukuman itu tak pernah ditarik balik sampai hari ini. Siapa saja menemui Salman, halal darahnya, kata Khomeini. Dan untuk sakit lagi hati umat Islam, Queen Elizabeth yang sangat terkenal dengan anti-Islamnya. Queen Elizabeth ialah orang yang sangat-sangat benci pada Islam. Yang Tuan sanjung itu, apabila Khomeini memberikan hadiah siapa yang dapat darah Salman halal, dia memberikan hadiah tertinggi British kepada orang ini. Queen Elizabeth sangat benci pada Islam. Tetapi anandanya King Charles III sangat sayang pada Islam. Dan kita bagi ruang untuk azan dulu. Silakan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lihat bagaimanakah Queen Elizabeth dinasihati oleh Amerika untuk memberikan pingat yang tertinggi kepada Salman Rushdie kerana menghina Islam. Dan bukunya yang diharamkan oleh Khomeini dicadangkan supaya menjadi teks utama dunia. Demikianlah mereka lakukan konspirasi untuk Islam. Tulisan buku yang sangat berjana ini dicadangkan sebagai sastra terbaik dunia. Itulah yang dicadangkan oleh Queen Elizabeth. Dia sangat benci pada Islam. Tetapi Allah takdirkan anak-anaknya, King Charles, sangat mesra dengan Islam. Dan kita lihat bagaimanakah tokoh-tokoh yang sama-sama untuk mengkritik Islam diberikan hadiah tertinggi oleh Queen. Itu nasib Islam di England. Tiba-tiba tahun lepas, Salman Rushdie yang disembunyikan oleh kerajaan British, kerajaan UK yang melindungi Salman Rushdie, dia sangka telah tidak ada orang ingat lagi. Dia pergi ke New York untuk memberikan ceramah tentang keburukan Islam sekali lagi. Selama puluhan tahun dia sembunyi di England, dilindungi oleh polis England. Sekarang dia berani ke Amerika dan dia ditikam oleh seorang pelajar. Ini gambar dia ketika dia mula untuk sampaikan ceramah untuk memburukkan Islam. Seorang pemuda yang masih lagi pemuda bangkit, melari ke atas pentas dan tikam. Tak mati, tuan. Dan ditangkap pemuda ini. Dan pemuda ini namanya adalah Hadi Matar.
Sebab dia mengatakan fatwa yang dikeluarkan oleh Khomeini tak pernah ditarik balik. Dia ditangkap dan dunia condemn kepada muda ini. Baru kita tahu bahawa dunia, NATO, Amerika, Kesatuan Eropah yang melindungi Salman Rushdie. Dunia yang melindungi Salman Rushdie, bukan sembarangan. Sekarang mereka bermesyuarat apa tindakan yang harus dilakukan seterusnya. Kesatuan Eropah, NATO, Amerika condemn budak yang kecil ini. Dan baru kita tahu siapakah yang melindungi mereka yang melakukan konspirasi pada Islam. Rupa-rupanya dunia yang di belakang mereka. Kita percaya Ahmadi juga kumpulan yang sama. Kita percaya Ahmadi juga dilindungi oleh kumpulan yang sama. Kenapa mereka memburukkan Turki? Sebab Turki tidak bersama dengan NATO. Walaupun dia ahli NATO. Tidak bersama mereka, walaupun dia pernah bersama dengan mereka. Sekarang, dunia condemn pemuda yang masih pemuda tadi. Pemuda yang belum cukup umur, 24 tahun baru. Dunia condemn, seluruh dunia. Sebab dia ingin menyampaikan amanah yang diberikan oleh Khomeini. Dan pemimpin dunia bersatu untuk condemn pemuda yang sedikit tadi. Kita lihat di Norway, barangkali kita bincang dalam bulan lepas. Kita lihat sekali lagi. Konspirasi ini diteruskan di Norway dan mereka membakar Al-Quran, dan pembakaran ini dilakukan di embassy Turki purposely, dan pembakaran ini dibenarkan oleh polis Sweden. Polis membenarkan pembakaran ini dan mereka mengatakan inilah kebebasan. Polis tidak boleh menghalang untuk pembakaran Al-Quran sebab ini hak asasi manusia, kebebasan. Berlakulah apa yang berlaku dan kerusuhan berlaku. Rupa-rupanya yang membakar ini ialah pengamal LGBT Tegar. Dan dia selalunya melaku dengan pemuda sama-sama jantan yang usianya kurang daripada 18 tahun. Itulah yang bakar Al-Quran, dikaitkan LGBT dan mereka membawa bendera LGBT sekali lagi. Kalau kita bandingkan apa yang berlaku di Kuala Lumpur, apa yang berlaku di dunia tentang LGBT, mereka ada skrip yang sama. Daripada Sweden, sampai Kuala Lumpur, sampai ke Turki, mereka membawa mesej yang sama. Dan mereka membakar Al-Quran di depan polis Sweden. Dan sekali lagi, bulan lepas, seorang lagi membakar Al-Quran di depan polis. Polis memberikan kebenaran khas, permit khas untuk dia bakar Al-Quran. Tidak boleh siapa ganggu sebab ini kebenaran. Dunia menjadi rusuhan. Dan kali ini dia membakar depan masjid di Stockholm. Polis Sweden mengatakan ini hak asasi dia untuk membakar. Tidak boleh siapa yang tegur. Tetapi ada seorang pemuda yang cuba menghalang, yang membakar Al-Quran. Tetapi pemuda ini ditangkap. Pemuda yang menghalang pembakar Al-Quran ini ditangkap. Sebab tadi dia kata hak asasi untuk bakar Al-Quran. Dan untuk mencegah tidak asasi. Dan pelajar ini ditangkap. Polis memberikan kebenaran. Dan untuk menghina Islam sekali lagi, Perdana Menterinya dirujuk oleh Presiden Erdogan. Presiden Erdogan merujuki Perdana Menteri Sweden. Perdana Menteri Sweden mengatakan itu hak asasi mereka untuk membakar Quran. Kami tidak boleh kata apa-apa. Barangkali kalaulah salah, kata Perdana Menteri dia melakukan pada tempat yang tidak sesuai. Itu saja. Kerajaan Sweden tidak membenarkan dia sebab itu hak asasi di Sweden. Polis Sweden yang membakar Al-Quran. Rupa-rupanya Kesatuan Eropah yang mewakilkan NATO dan diwakil kepada Sweden untuk bakar Al-Quran. NATO yang membakar ini, tuan-tuan. Dunia bersatu untuk menghancurkan Islam. Al-Kufar wal-Ummah wahidah. Orang kafir bergabung untuk bila berdepan Islam. Dan itu yang berlaku di Sweden. Pemuda yang cuba halang pembakar Al-Quran ditangkap oleh polis Sweden. Membakar bebas, menghalang pembakaran tidak bebas. Itu nasib umat Islam, tuan-tuan. Kita melihat bagaimanakah dunia respon kepada peristiwa tersebut. Dan Erdogan mengatakan, apakah Sweden tidak boleh respect kepada agama? Dan mengatakan itulah kebebasan. Sekiranya Islam melakukan, dia bukan kebebasan. Tetapi apabila mereka lakukan Islam, itu kebebasan. Sebab ada peristiwa di antara Turki dengan Sweden, dan untuk Sweden menjadi anggota NATO, dan kita
sikit peristiwa tersebut. Apa yang sebenarnya berlaku ialah mereka sangat prihatin, bimbang sebab Eropah mungkin menjadi benua Islam. Setiap hari, setiap ketika orang masuk Islam beramai-ramai. Di Norway dan sebagainya, mereka sampaikan mesej ini kepada kesatuan Eropah supaya sekat kemasukan Islam yang sangat cepat di Sweden. Di Denmark, di negara Skandinavia, Islam berkembang dengan cepat sekali. Dan Islam ialah the fastest growing religion in the world. Dan simulasi yang melakukan bahawa Islam akan segera mengatasi seluruh agama dunia dalam masa 50 tahun akan datang. Dan simulasi yang dilakukan, mereka mengatakan dalam masa 30 tahun akan datang, Eropah akan menjadi benua Islam. Asia Tenggara menjadi negara yang lari pada Islam. Sebab di Indonesia 1 tahun 2 juta murtad. Walhamdulillah. Allah gantikan dengan budak Eropah. Simulasi mengatakan 30 tahun akan datang, Eropah menjadi negara Islam. Indonesia barangkali separuh Islam sebab mereka murtad setiap tahun. 1 tahun 2 juta murtad di Indonesia. Malaysia saya malah sebut. Allah gantikan dengan penduduk Sweden. Allah gantikan penduduk Skandinavia Islam. Masjid tumbuh dengan cepatnya. Rusia bakal menjadi negara Islam dalam 50 tahun akan datang. Dan itu sebabnya Amerika masuk Ukraine untuk hancurkan Islam di Rusia. Itu sebenarnya. Sebab Islam sedang muncul di Rusia dengan cepatnya. Masjid telah muncul dengan cepatnya. Dan Malaysia mengatakan Rusia menyerang Ukraine. Ya, sebenarnya NATO menyerang Rusia. Dan diterbalikkan sama sekali berita di Malaysia yang kita terima daripada CNN. Berita yang separuh bohong. Dan kita diperangkap dengan berita yang sama. Tuan-tuan yang sebati, Islam tidak dapat disekat lagi. Dunia mengatakan penduduk dunia hari ini lah 7 bilion. 2.0 bilion ialah penduduk Kristian. Mereka mengatakan penduduk Islam 1.6 bilion. Dan sebenarnya penduduk Islam dalam kajian pada tahun 2014 lepas telah melebihi penduduk Kristian dunia. Jumlah penduduk Islam ialah 2.038 bilion 10 tahun lepas. Dan sekarang Islam berkembang dengan cepat di Amerika, di Eropah, di Rusia, seluruh dunia, dan di Asia Tenggara Islam menyusup. Allah gantikan dengan Amerika, dengan Eropah, dengan negara-negara yang belum Islam. Mereka lah yang bakal membawa obor Islam. Dan kita di Asia Tenggara selama lama kita pupus Alhamdulillah, dan kita sayang pemuda kita lebih terlibat dengan LGBT. Dan kita diberitahu bulan 11 nanti ada lagi kepala LGBT akan datang ke Lumpur, dan kita akan bertanggung jawab depan Allah satu masa nanti. Dan tuan-tuan, Allah memberikan janjinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dan agama ini bakal mengatasi seluruh agama dunia. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan hari ini kita menyaksikan Islam menjadi penduduk yang paling ramai di atas muka bumi yang Allah janjikan, dan kita menjadi umat yang menyaksikan peristiwa tersebut. Dan tuan-tuan, saya secara dipesan supaya jangan lebih 10 minit selepas azan Isya, dan saya patuhi hari ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.